mencari barang. Mungkin saya tak pasti bunyi macam mana, tapi mungkin ada orang tengah cari barang kan, menyebabkan dia terbangun. Dia kata, ini apa ni? Dia kata macam tu. Dia pun toleh ke arah pintu. Dia nampak suami dia sedang berada di belakang pintu mencari sesuatu, macam dekat poket lah, senang cerita tu, poket seluar yang tergantung mungkin kan. Jadi suami tengah cari barang. Dia pun pandang suami dia. Dia cakap, bang, abang cari apa? Tiba-tiba pintu bilik dia dibuka. Dan dia sangat terkejut apabila dia nampak di hadapan pintu pada ketika itu adalah suami dia yang sedang buka pintu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang bakal memaparkan pengalaman-pengalaman seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun saya nak ucapkan selamat datang. Dan yang mana anda semua yang belum menekan butang subscribe bahagian bawah, bolehlah tekan dulu butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada saya. Dan saya doakan anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, kita akan dengarkan 4 pengalaman seram menarik. Yang mana di antara kisah seram yang berlaku pada episod kali ini adalah pengalaman seorang pengirim kita yang diganggu selepas saja dia menebang sebatang pokok. Pokok mangga yang mana dikatakan pokok ini milik jiran dia lah. Dan ada juga pengalaman seram seorang pengirim kita yang mengalami gangguan misteri selepas saja dia menerima satu barang milik arwah makciknya. Bagaimanakah pengalaman seram ini berlaku dan bagaimana pula pengakhirannya? Jangan lupa tonton video ni sampai habis, dan jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee, jom aku story. Baiklah, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama ini. Kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Fikri. Yang mana Fikri nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami selepas sahaja dia menebang sebatang pokok mangga milik jirannya. Dia dinyatakan di dalam kiriman yang dia ni tinggal di sebuah taman perumahan yang terletak di area Kelang, Selangor. Okey, dia tak nyatakan dia bekerja sebagai apa semua. Cuma dia nyatakan yang dia ada membuat kerja sambilan seperti memotong rumput ke ataupun membetulkan rumah ke. Contohnya macam ada mungkinlah dia tak nyatakan, tapi mungkinlah ada kebocoran pada atap ke apa, dia akan betulkan macam tu. Dan pernahlah dia berjumpa dengan salah seorang jiran taman dia ni, yang mana jiran dia ni kata, kau boleh tak ambil job kira macam potong pokok lah. Pokok tu betul-betul berhadapan dengan rumah jiran dia ni. Yang mana dia pun pergi tengok, dan kemudian pokok tu memang dah besar lah, pokok mangga dia besar. Dan kemudian dia ada tanya juga, kenapa nak potong pokok ni? Macam tu kan. Dan jiran dia ni ada cakap, anak dia sering ternampak benda-benda yang tidak sepatutnya bertinggi di atas pokok mangga tersebut. Disebabkan itu, jiran dia ni ada panggil orang pandai lah, dan kemudian tengok-tengokkan pokok ni ada apa-apa ke kan. Dan kemudian orang dia kata kalau boleh tebang lah. Macam tu, kalau boleh tebang, sebab memang ini tempat dia ni, tempat persinggahan dia, cakap macam tu. Dan pada mulanya si Fikri ni tak indahkan lah, dan dia kata okey boleh, aku ambil lah. Kira kan sebab dia dapat upah kan buat benda tu. So dia pun pergi jumpa dengan seorang lagi pekerja dia. Dia kata jom kita pergi, ada satu job ni nak tebang satu pokok. Dia kata okey. Sampailah hari yang dimaksudkan, dia pun sampai dengan pekerja dia.
Dia menaiki van tau pada ketika itu. Dan di dalam van dia pula adalah chainsaw kecil dan sebagainya. Peralatan yang diperlukan untuk tebang pokok ni. Parking je sampai je dekat area kawasan rumah jiran dia ni. Pekerja dia ni cakap tau, dekat Fikri. Mana dia tengok pokok tu kan. Lepas tu dia cakap Fikri. Dia cakap dekat Fikri. Bang, pokok ni ke bang? Dia kata, kenapa? Aku rasa tak sedar hati lah bang. Dia kata macam tu. Dan kemudian Fikri tanya balik. Kenapa kau cakap macam tu? Tak tahu lah bang. Aku rasa tak sedar hati. Tu je. Aku pun tak tahu kenapa. Bekerja Fikri tu cakap macam tu. Dan Fikri ni cuma cakap macam tak ada apalah kan. Macam tak biasa tebang pokok. Sebelum ni kita pernah kot tebang pokok je tu kan. Okey abang. Kau pergi buka bonet belakang, kau keluarkan barang-barang apa yang perlu. Dia kata okey. Dia pun turun. Dalam masa yang sama, Fikri rasa macam pelik tau. Dia tak pernah cerita dekat pekerja dia ni yang pokok ni ada macam-macam ke apa, tak ada. Cerita tu hanya dia yang tahu. Jiran dia bagi tahu dia, itu je. Dan dia kata okeylah, tak apa. Dia tak indahkan lagi. Okey, dia pun mulalah ambil dia punya kelengkapan dan kemudian cuba start chainsaw ni. Start hidup. Dan kemudian dia bawa chainsaw ni pergi ke arah pokok tersebut dan dia bincanglah dengan pekerja dia nak potong bahagian mana dulu apa semua kan. Bila dia nak start dia potong pokok ni, chainsaw dia mati. Chainsaw dia ni mati tiba-tiba. Dan kemudian dia cuba start, tak hidup. Dan kemudian Fikri cakap macam, kenapa chainsaw ni tak hidup? Kau tak check ke dia tu kan? Tak adalah bang, sebenarnya kita kan baru pakai potong pokok dekat sekolah tu. Ini dinyatakan dalam kiriman dialog dia. Jadi Fikri kata tak apa, kau pergi ambil chainsaw satu lagi. Dia kata macam tu. Okey. Ambil chainsaw tu, start hidup. Okey, hidup. Dia bawa pergi kat pokok tu, baru nak mula tebang, tiba-tiba chainsaw yang kedua ni pula mati. Mati chainsaw tu. Dan kemudian orang cuba hidupkan kedua-dua chainsaw ini, tak boleh, memang tak hidup. Dan kemudian dia orang bawa chainsaw ni pergi ke arah van. Okey, sampai dekat van, dia orang cubalah hidupkan dekat van ni. Hidup pula. Masalahnya dua-dua hidup pula tu. Dua-dua hidup. Dan kemudian dibawa semula chainsaw tu dekat pokok ni kan. Dan kemudian dia cuba nak tebang lagi sekali. Sekali lagi kedua-dua chainsaw itu tidak dapat digunakan kerana mati. Kat sini Fikri dah pelik. Pekerja dia pun dah rasa macam, bang, pokok ni ada apa-apa ke bang? Tak ada apa-apa lah. Dia cuba menidakkan benda itu. Dan kemudian dia minta lah pekerja dia buat secara manual. Gunakan macam parang ke ataupun kapak ke macam tu lah. Sebab dia kata pekerja dia ni potong dulu secara manual. Dia bawa chainsaw ni, kedua-dua chainsaw ni, pergi ke van semula, cuba hidupkan, cek minyak dia apa semua kan. Tiba-tiba tengah dia cek chainsaw ni, pekerja dia datang berlari ke arah dia yang mengatakan, bang, pokok tu berdarah bang. Dia cakap ni. Kau biar betul kan? Si Fikri ni tanya. Dan dalam pekerja tu, betul bang, aku tengah ketuk-ketuk ni tiba-tiba berdarah bang. Mana kau tunjuk aku. Dia pun pergi. Dia pergi tengok dekat pokok tu dan dia tengok tak ada pun kesan darah ke apa ke, tak ada. Cuma ada kesan tetakan lah daripada pekerja dia ni kan. Dan pekerja dah mula pelik. Bang, tadi ada darah bang. Unitik, dia kata. Kau jangan buat-buat cerita lah, dia cakap macam tu. Betul bang, aku tak tipu. Okey. Nanti kejap lagi aku pergi tengok chainsaw lo. Dia pun pergi cuba startkan lagi sekali. Hidup dan kemudian dia baca. Doa kan, pemudahkanlah ya Allah urusan aku ni, mungkin macam tu. Dia pun mulakanlah sesi menebang tadi dan berjaya tebang sampai habis dia tebang. Okey, habis dekat situ. Gangguan seterusnya berlaku ketika dia berada di rumah. Yang mana dikatakan ketika dia berada di rumah, dia terdengar, ini malam kejadian ni malam. Dia berada di dapur pada ketika itu sedang makan bersama dengan seorang lagi rakan dia. Dia belum berkahwin Fikri ni. Dia duduk kan, sambil-sambil dia makan ni, tiba-tiba pintu rumah dia diketuk. Tek macam tu. Menyebabkan dia kata, siapa? Tak tahu. Kau pergi tengok lah. Okey. Fikri ni bangun, terus berjalan pergi ke arah pintu, buka pintu dan kemudian dia katakan depan pintu tak ada sesiapa lah pada ketika itu. Dan pintu dia ni pun ada grill lah kat luar. Kira macam, bukan grill, pagar depan tu ada. Jadi kalau orang sampai ketuk pintu, mesti pagar depan tu dia dah buka Tapi apa yang dia nampak, pagar depan tu tertutup. Jadi dia kata, apa ni? Salah dengar kot, dia kata tu. Dan kemudian dia biarkan pintu ni terbuka dengan sendiri. Dia biarkan pintu ni terbuka, okey. Dan kemudian dia berjalan menuju ke arah meja makan, duduk dengan kawan dia semula.
Dia pun makan. Tiba-tiba dia dengan kawan dia terdengar pula bunyi orang memberi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, macam tu. Dan kemudian suara itu adalah suara seorang perempuan. Menyebabkan Fikri dan juga rakan serumah dia ni pandang sesama mereka dan mereka kata, siapa datang ni? Tak tahu. Fikri, kamu tengok. Sekejap. Fikri bangun balik, pergi ke arah pintu, tapi depan pintu tak ada sesiapa. Dan dia dinyatakan juga ketika dia berdiri di hadapan pintu, dia terasa seperti ada satu angin yang sejuk melalui dia. Macam tu. Dan dia perhatikan di bahagian luar rumah dia ni, pokok-pokok yang ada dekat sekeliling rumah dia tak ada pula bergoyang. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan ada angin pada ketika itu. Hanya dia je yang rasa angin. Kat sini dia dah rasa tak sedap hati. Dia tutup pintu dan malam tu dia tidur. Korang bayang kan? Dia bermimpi lah. Satu mimpi lah. Berjumpa dengan seorang perempuan yang dia ingat lah. Perempuan tu datang jumpa dengan dia dan kemudian kata, kenapa kau musnahkan rumah aku? Kenapa kau rosakkan rumah aku? Macam tu lah. Sampaikan si Fikri ni tersedar daripada tidur dia. Istighfar beberapa kali. Dia sambung tidur. Dan kemudian dia mimpi benda yang sama. Dia mimpi benda yang sama. Dia bangun lagi sekali. Dia ambil uduk. Dan kemudian dia sambung tidur lah. Tapi selepas daripada dia ambil uduk tu, tiada apa-apa yang berlaku. Dan selepas daripada kejadian itu, mimpi apa semua ni, berlaku beberapa siri gangguan di dalam rumah dia sendiri. Seperti ada orang lain dalam rumah dia. Kira mungkin dia duduk, dia tak nyatakan lah dia duduk berapa orang. Contoh, dia duduk berdua dengan kawan dia tu. Dia rasa macam ada orang yang ketiga duduk dalam rumah tu. Macam tu. Dan sering kali dia terdengar seperti ada kerusi, bunyi kerusi, meja yang dialihkan dengan sendiri. Tapi apabila dia cek dekat luar, ataupun dia periksa dekat ruang tamu dia apa semua, tak ada satu pun dia punya barang ke apa ke yang beralih. Begitu juga dengan pekerja dia, juga mengalami gangguan yang sama. Ketukan pintu, ada orang memberi salam. Tetapi tak adalah mimpi buruk tu, tak ada. Mimpi buruk apa semua tak ada. Dan gangguan di dalam rumah pun tak ada. Hanya rumah Fikri ni saja. Okay. Dan seiring dengan waktu, dia punya kira macam gangguan itu semakin beransur lah. Tidak ada lagi dekat rumah dia. Mungkin dia ada buat sesuatu ke, mengaji dalam rumah ke, itu saya tak pasti, dia tak nyatakan. Tapi mungkin dia ada buat sesuatu lah kan, sebab dah berlaku benda macam tu. Dan Alhamdulillah sekarang semuanya sudah tiada lagi. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Fikri. Kita beralih pula ke pengalaman seram kita yang kedua. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Nabila. Yang mana Nabila ni nak berkongsi dengan kita satu pengalaman seram ringkas yang dia pernah alami ketika dia mengikuti keluarga suami dia pergi bercuti ke Kundasang Sabah. Kisah dia berbunyi begini. Okey, dikatakan kisah ni berlaku beberapa tahun yang lepas. Mungkin barulah 2023 ke 2022 ke macam tu. Dan dia pula baru berkahwin beberapa tahun. Yang mana dikatakan dia berkahwin pada ketika itu PKP. PKP. Jadi memang yalah, suami dia ni punya keluarga, dia ada macam satu rutin tau. Setiap tahun dia orang akan pergi macam bercuti ke family day macam tu. Setiap tahun. Cuma selepas saja dia kahwin, dia tak dapat nak follow family suami dia ni kerana yalah PKP lah kan, mana boleh berjalan, betul tak? Jadi apabila dia orang dapat je berjalan, kira dia orang dah plan ni nak pergi, dia orang pergi jauh lah, Kundasar, pergi Sabah. Okey, dia pun pergi dengan keluarga suami dia apa semua, memang seronok lah. Dan pada ketika itu dia belum mengandung apa semua, dia belum ada anak lagi. Jadi sampai je dekat sana, dikatakan memang banyak momen-momen yang gembira. Kan, momen gembira, kira kenangan manis banyak kat sana. Tapi ada juga satu pengalaman seram yang dia pernah alami. Kejadian ni berlaku di sebuah homestay yang family suami dia ni ambil tau. Yang mana dia jenis tidur awal.
Pukul 9 dia memang dah tidur. Itu daripada dia kecil, memang didikan macam tu. Tapi suami dia pula boleh tidur lambat sampai pukul 11 ke 12, 1 pun pernah, macam tu. Ini dinyatakan di dalam kiriman. Dan pada malam tu, memang keluarga suami dia tengah berkumpul lah dekat luar. Dia buat bakar-bakar sikit kan, dan kemudian ada yang sedang menonton TV. Jadi tepat pukul 9 dia, si Nabila ni dah mula mengantuk. Dan kemudian dia cakap dengan suami dia, "Bang, boleh tak saya masuk tidur dulu?" Dia cakap. Dan kemudian suami dia kata, "Pergilah, pergi." Kan, dia pun berjalan pergi ke arah satu bilik, yang mana bilik ni memang disediakan untuk Nabila dan suami dia. Dia masuk dan kemudian dia mulalah bersihkan tempat tidur dan kemudian baring di atas katil. Okey. Dia baring di atas katil, dia tidur. Dia tak pasti pukul berapa kejadian ini berlaku, tapi dia tersedar daripada tidur kerana dia terdengar seperti ada bunyi orang mencari barang. Mencari barang. Mungkin saya tak pasti bunyi macam mana, tapi mungkin ada orang tengah cari barang kan. Menyebabkan dia terbangun, dia kata, "Ini apa ni?" Dia kata macam tu. Dia pun toleh ke arah pintu, dia nampak suami dia sedang berada di belakang pintu mencari sesuatu macam dekat poket lah. Sebenarnya pintu, poket seluar yang tergantung mungkin kan. Jadi suami tengah cari barang. Dia pun pandang suami dia, dia cakap, "Bang, abang cari apa?" Dia kata macam tu kan. Dia pun gonyong-gonyong mata dia tengok. "Bang cari apa bang?" Suami dia macam tak endahkan tau percakapan dia ni. Hanya sibuk macam cari barang. Dan tiba-tiba suami dia terberhenti dan kemudian pandang ke arah dia, yang sedang terduduk lah, kira macam duduk dekat atas katil ni. "Bang," dia kata. Dia tak berapa nampak suami dia, sebab dia kata dia kalau berjalan ke apa, dia akan pakai contact lens. Dan dia seorang yang rabun lah. Jadi pada ketika itu dia meraba-raba juga cari mana spek mata dia kan. Dia cari, dekat meja tak ada. Dia cari bawah bantal. Sambil-sambil dia cari, dia tengok, "Bang," dia kata. Dia pun jerit kan, "Bang, abang cari apa?" Macam tu. Tiba-tiba pintu bilik dia dibuka. Dan dia sangat terkejut apabila dia nampak di hadapan pintu pada ketika itu adalah suami dia yang sedang buka pintu. Dan kemudian suami dia kata, "Yang, kenapa?" Macam itu kan. Dan kemudian waktu ni Nabila kata dia dah cuak tau. Dia terus pandang suami dia, "Bang, belakang pintu." Sebab waktu suami dia buka, dia nampak ada orang berdiri kan pintu. Suami pun kira macam bukan buka lah, tutup pintu tu, tengok di arah belakang pintu, tak ada apa-apa. "Mana ada apa-apa yang?" Dia kata gitu. "Bang, tadi ada orang." Suami dia buka lampu bilik pula tengok, "Tak ada, mana ada orang?" Dia kata. Waktu ni Nabila kata memang dia takut lah kan. Takkan dia nak suruh suami dia tutup lampu, tutup pintu pula kan. Jadi dia kata dengan suami dia, "Bang, bila nak tidur?" Kejap, biar saya tidur kejap. Saya tengah buat dengan ni, macam tu kan, buat dengan keluarga ke apa ke. Dia kata, "Bang, teman saya kejap." Okey. Suami dia tutup lampu, suami dia teman dia kat dalam bilik tu. Dan sampai dia tidur lah, tak pastilah lepas tu suami dia terus tidur ke ataupun suami dia keluar balik ke, dia kata dia dah tak sedar dah. Tapi pengalaman ini betul-betul dia rasa macam benda tu real, bukan dia mimpi. Sebab dia dalam keadaan sedang duduk di atas katil. Persoalannya, siapakah yang dia nampak? Yang seolah-olah bentuk tubuhnya apa semua seolah-olah suami dia. Bukan seolah-olah, seakan-akan, minta maaf. Seakan-akan suami dia. Sebab tu dia boleh panggil, "Bang, buat apa bang?" Macam tu kan. Tapi rupanya suami dia buka pintu. Jadi siapa yang dekat belakang pintu tadi? Dan bila suami dia tengok, hilang dah, gaib. Jelmaan apakah itu, dia sendiri pun tak tahu. Tapi pengalaman ini sampai sekarang kalau dia fikirkan balik, meremanglah bulu roma dia. Betul tak? Dan itulah pengalaman seram kita yang kedua, dikongsikan oleh pengirim kita, iaitu Nabila. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Afrina, ataupun dinyatakan di dalam kiriman boleh gelar dia sebagai Meina. Yang nama Meina ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman misteri yang dia pernah alami selepas saja dia menerima satu barang milik makciknya. Dia ada seorang makcik yang mana makcik dia ni tidak berkahwin. Tidak berkahwin, dan orang makcik dia memang lawa. Dia tulis dalam kiriman lah, tak ada gambar, tak ada apa. Dia cuma kata makcik dia ni memang lawa. Tapi dia pun tak tahu kenapa makcik dia tak kahwin-kahwin. Macam tu. Makcik dia pula
usahawan kecil. Meniagalah kecil-kecilan. Ada jual produk, mungkin jual kuih, macam tu. Dia sangat rapat dengan makcik dia ni. Mek Ina ni rapat dengan makcik dia. Sebab makcik dia kira macam Mek Ina ni mungkin anak buah yang agak kira paling besar lah ataupun yang tua ketika itu. Jadi nak pergi beli barang ke, membeli belah ke, memang dia akan ajak Mek Ina ni. Sampailah satu masa makcik kepada Mek Ina ini jatuh sakit. Sampai dimasukkan ke dalam hospital apa semualah. Dan diingat lagi sebelum pemergian makcik dia ni kan, arwah makcik dia ni, makcik dia sempat tahu beri barang-barang milik dia. Macam barang-barang kemas apa semua bagi pada adik-beradik. Bagi kepada mak Mek Ina ni kan. Dan kemudian bagi pada adiknya, macam tu bagi. Sampailah satu masa makcik dia ni bagi seutas gelang tangan. Emas lah ni. Seutas gelang tangan ni pada Mek Ina ketika Mek Ina melawat makcik dia dekat hospital. Pada ketika itu Mek Ina cuba tolak lah. Tak apalah, tak payahlah, kenapa nak kena bagi gelang, dia kata kan. Dan dia kata ambil lah, ni je yang dia kira yang tinggal dekat dia lah. Jadi dia kata dia sangat kira macam dia berniat nak bagi pada anak buah dia ni. Dan anak buah lain tak dapat dia je yang dapat, Mek Ina ni. Jadi Mek Ina ni rasa bersalah. Nanti apa kata kira anak buah yang lain kan. So tapi sebab makcik dia memang berniat macam tu, berhajat macam tu, dia terpaksa jugalah terima dan kemudian dia pakai gelang. Selang beberapa minggu makcik dia meninggal dunia. Bermulalah pengalaman misteri ini berlaku. Yang mana dikatakan dia pergilah ke mana-mana. Pada ketika itu dia sedang sambung belajar. Dia balik ke kolej dia, semua orang tegur. Ina, kau ni cantik lah. Makin cantik lah kan. Kan berseri kan muka dia. Kau pakai apa macam tu. Jadi bila ramai orang puji, ialah perempuan kan. Jadi bila ramai yang puji, dia jadi suka lah betul. Yang lelaki pun puji dia, yang perempuan puji dia. Even keluarga dia sendiri pun puji. Sampaikan satu masa, benda ni pelik tau pada dia. Dia pergi ke satu kenduri kahwin. Pada ketika tu rushing tau. Dan rumah kenduri kahwin ni pula tak jauh dengan rumah dia. Begitu. Dia pun cepat-cepat pakai makeup ala-ala kadar je. Pergi kenduri kahwin ni dan kemudian ambil lah gambar apa semua kan. Lepas dia ambil gambar, dia balik semula ke rumah, tengok balik gambar tu. Tengok balik gambar tu, memang dia tengok, apa pasal? Dia tengok muka dia sendiri, dia pelik. Pasal macam cantik macam pakai makeup tau. Padahal dia pakai waktu tu mungkin bedak sikit, lipstick sikit macam tu je. Tapi rupa dia di dalam gambar tersebut memang cantik, dia kata. Dia sendiri suka tengok. Sampaikan satu masa, pernah lah dia tersalah letak gelang dia ni. Dia mandi kan, mungkin dia buka macam tu, dia salah letak. Dan kemudian dicari balik tak jumpa. Bila dicari balik tak jumpa, dia marah satu rumah. Adik-adik dia marah abang dia. Sorry. Dia marah semua orang, termasuklah mak dia sekali. Sampaikan dia marah tu macam dia menengking tau. Mana perginya dia punya gelang? Mak letak mana? Macam tu. Bapak dia beberapa kali lah, ayah dia ni tegur. Kan, Mek Ina ni. Kenapa cakap dengan mak macam ni? Mana gelang orang? Macam tu. Jadi, dia dah rasa macam, dia pun bila dia duduk balik, dia fikir, kenapa aku marah sangat ni? Dia macam tak boleh gelang tu tak ada kat tangan dia. Sampai ke satu masa dia pakai balik. Dan kemudian bila dia buka, dia cuba untuk tinggalkan gelang ni, tak boleh. Dia mesti akan nak pergi. Hati dia kuat nak balik gelang tu. Walau apa pun yang berlaku. Kat sini family dia dah nampak dah macam ada something yang tak kena kan. Ada benda yang ganjil lah berlaku. Bawa lah Mek Ina ni pergi ke satu orang yang pandai, cuba untuk ubatkan lah. Dan kemudian orang tu pun cakap memang dekat gelang tu ada barang. Ada benda yang tinggal dekat dalam gelang tu. Jadi bila si Mek Ina ni pakai, itu yang dia nampak berseri apa semua. Tapi itulah makcik dia tak kahwin lah. Mungkin benda tu tak bagi ke, wallahualam, dia tak nyatakan pula dalam kiriman. Beberapa sesi juga dia buat sampaikan gelang tu dapat buka dan kemudian dia tak pakai langsung. Dan gelang tu sekarang disimpan dekat kampung dia lah. Dia kata dah tak ada lagi dekat dia. Tapi ini adalah pengalaman misteri. Pada saya pengalaman ni pengalaman misteri. Tidak ada penampakan dan sebagainya. Tapi tetap menarik untuk kita dengarkan. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Afrina.
sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Pengalaman seram ini dikirimkan oleh pengirim kita yang bernama Encik Kamal. Saya gelar dia sebagai Encik Kamal kerana dia nyatakan di dalam kiriman yang usia dia dah 52 tahun. Jadi dah jauh pangkat ayah dah dengan saya kan. Jadi saya panggil dia Encik Kamal lah. Encik Kamal ni nak berkongsi dengan kita satu pengalaman misteri juga pernah berlaku di kampungnya. Dia berasal daripada Kedah. Secara tepatnya kat mana dia tak bagi tahu saya lah. Yang mana dekat kampung dia ni ada seorang pakcik tau. Seorang pakcik yang digelar sebagai Tok Lil. Tok Lil. Dan dia anggap Tok Lil ni sebagai perantara. Bukanlah pawang, bukanlah tukang ubat, apa tak ada. Sebab kalau ada orang kena rasuk ke apa, bukan Tok Lil ni yang settle kan. Tapi kalau ada perkara-perkara yang memerlukan, kira macam alam gaib ke apa, pakcik ni akan jadi orang tengah. Tok Lil ni. Dan kisah ni berlaku mungkin tahun 80-an, 90-an macam tu. Sebab dia kata, ketika kejadian ini berlaku, usia dia dalam 20-an. Sekarang 52 tahun. Dah lama kan? Okey. Tok Lil ni pernah lah si Encik Kamal ni ikutlah pada ketika tu ada seorang budak hilang yang mana dikatakan bermain lah di kawasan kampung dan kemudian seorang tak balik. Heboh lah satu kampung ketika itu. Mana budak ni pergi apa semua kan. Dan kemudian Tok Lil ni dipanggil. Dan kemudian Tok Lil ni datang dan kemudian berpecah. Dia buat beberapa grup. Si Encik Kamal ni ikut Tok Lil ni. Ikut Tok Lil ni masuk ke satu kawasan mungkin hutan ataupun kawasan berpokok. Masuk dekat kawasan tu, diingat lagi dia orang yang ketiga. Di depan dia pada ketika itu ayah dia, ayah Encik Kamal ni. Okey, Tok Lil depan sekali. Tok Lil masuk apa semua kan, sambil-sambil tu dia baca, dia macam scan tau. Dia baca. Entah macam mana si Encik Kamal ni dah tak nampak dah Tok Lil tu kat mana. Dia macam tiba-tiba hilang tau. Dia nampak depan dia pada ketika itu ayah dia je. Dan kemudian dia tanya dengan ayah dia, "Ya, mana Tok Lil mana?" Dia cakap gitu kan. Dan kemudian ayah dia kata, "Entah, adalah tu. Ada tu. Kita cuba cari. Cuba cari budak tu lah kan. Panggil-panggil nama apa semua." Dan entah macam mana tiba-tiba Tok Lil ni muncul semula dengan budak ni. Budak yang hilang tu. Budak yang mungkin budak tu kecil ke besar saya tak pasti, dia tak nyatakan. Tapi dia datang dengan budak tu. Dan kemudian apabila semua pergi ke arah budak tu dalam keadaan yang lesu lah ketika itu kan. Lesu apa semua. Dan ada orang papah ataupun angkat budak ni bawa. Dan kemudian ayah kepada Encik Kamal ni tanya, "Macam mana Tok Lil, jumpa kat mana?" Tak ada apa dah. Dah selesai dah. Semua dah selesai. Tok Lil ni cakap macam tu. Dan kemudian dia orang pun baliklah ke rumah masing-masing. Itu pengalaman misteri yang pertama yang dia hadapi. Pada ketika itu usia dia dalam belasan tahun. Pernah berlaku yang mana Tok Lil ni meninggal dunia. Kejadian ni berlaku ketika usia dia 20-an. Yang mana bila meninggal pada ketika itu mengejut tau. Dia dapat jenazah tu daripada hospital lebih kurang dalam lepas asar atau lepas maghrib macam tu. Sebab dikatakan ke bumi ni malam. Ke bumi ni malam. Jadi selesaikanlah urusan apa semua, buat pergi masjid, semayang apa semua kan. Bawa lah jenazah ni pergi ke tanah perkuburan. Pada ketika itu memang ramailah orang-orang kampung apa semua kan. Dan kemudian ada sekumpulan orang. Sekumpulan orang yang memang nampak orang, tak adalah pelik pun. Tapi diam je, tengok ke arah kira upacara pengebumian ni lah. Tengok kan. Dan kemudian ada semua orang kampung macam pelik tau. Orang-orang ni datang daripada mana kan? Kampung mana ni? Kalau kampung sebelah sekalipun, diorang akan kenal. Orang kampung dulu kan, mesti kenal. Oh ni kampung seberang ni. Oh ni kampung sana macam tu. Tapi orang kampung sendiri pelik. Siapa ni? Datang daripada mana kan? Macam tu. Dan kemudian adalah orang yang bertanya kepada orang yang datang ni, orang yang diorang tak kenal ni, duduk mana? Daripada kampung mana kan? Tapi orang-orang ni hanya diam tau. Tak bercakap apa. Dia sambil tu dia tengok je. Jenazah tu dibawa masuk apa semua kan. Dan kemudian talqin dah habis semua. Semua orang-orang kampung mula berjalan untuk balik. Meninggalkan tanah perkuburan. Semua berjalan ke arah satu laluan. Yang mana laluan ni adalah laluan untuk keluar daripada tanah perkuburan ni. Semua pergi ke arah laluan itu. Cuma sekumpulan orang yang dikatakan ada perempuan, ada lelaki, macam orang kampung biasa, macam tu. Sekumpulan orang ni mula berpecah, berjalan pergi ke arah kawasan hutan yang berada di sekeliling kubur. Berpecah, masuk ke dalam kawasan pokok ni, hilang. Kat sini orang kampung dah mula, okey, faham lah, mungkin ini ada lah dia kan, benda-benda lain kan. Dia pun tak pasti. Dan kemudian sampai sekarang, Encik Kamal ni tak dapat lupa lah benda tu. Sebab dia kata waktu dia jalan, dia pandang ke arah belakang, semua macam berpecah.
pergi masuk ke hutan-hutan dan dia cakap dengan ayah dia kan, ya kenapa orang-orang tu pergi ke arah sana, pergi mana? Orang kampung pun tengok pelik, semua masuk ke kawasan hutan, hilang. Sedangkan orang-orang kampung yang lain lalu kat laluan ni nak keluar ni. Tapi orang-orang tu pergi ke arah hutan. Tak tahulah itu yang datang tu, yang ziarah tu manusia ke ataupun jin ke atau bunian ke, wallahualam, yang menyerupai seperti manusia untuk tengok. Itu saya tak pastilah. Tapi itulah yang dikirimkan di dalam kiriman. Benar ataupun tidak saya tak pasti. Saya letakkan tugasan ini kepada anda untuk menilainya sendiri. Adakah kejadian ini boleh berlaku ataupun tidak? Jadi itulah pengalaman seram kita yang terakhir dikongsikan oleh pengirim kita ini, iaitu Encik Kamal. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam keempat-empat kisah, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi. Yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi dan anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ini. Jangan lupa temu janji kita di dalam episod yang akan datang. Akan ada lebih banyak kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ini. Itu sajalah daripada saya. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya. Love you all.